Okay, next. Tapi sebenarnya bukan je nak cakap baru-baru sangat sebab keluarga corona ni sendiri kita pernah jumpa before this. Dalam SARS, MERS-CoV tu semua adalah COVID tu coronavirus punya keluarga lah. And kalau kita tengok persamaan semua ni ialah semua-semua pun menyebabkan sindrom pernafasan. Iaitu dia attack dekat saluran pernafasan dan menyebabkan dapat gejala macam sesak nafas semualah. Okay, next. I think by now banyak teori lah macam mana dia started. But what actually happened is dekat China masa dia first start, initially memang Chinese punya kesihatan dia kesan terdapat jangkitan paru-paru dekat one of market lah. And bila dia try isolatekan virus, bakteria atau virus tu tak ada apa-apa yang dapat ditebu dalam darah pesakit tu. So at the end of the day dia decide nak tengok bawah mikroskop and that was the first time yang dia jumpa novel coronavirus tu. And the thing is dia started from that market menyebabkan spread of the disease tu become wider lah sebab market kan tempat semua orang pergi dan the fact that they start just before Chinese New Year menyebabkan lagi banyak spread throughout the entire world lah. Sebab usually macam kita kan kalau hari raya pun semua orang balik kampung. And sama juga macam Chinese New Year dekat negara China. Most of the Chinese yang kaya-kaya they won't stay in China. They will travel overseas sebab mungkin jam lah kot dekat negara dia dengan very high population. So most of the time they will travel overseas. So that's why initial part of the disease tu masa datang tu ialah semua case import yang datang daripada most of the time negara dorang jugalah dan ada juga dengan negara lain. So that's how it started and how they spread to the entire world. So it was believed derived from the zoonotic. Zoonotic ni, okay next slide. Sorry Hadi sebenarnya tolong slide ni sebab saya tak reti. Okay, thanks Hadi. Zoonotic ni ialah penyakit daripada haiwan ke manusia. Okay, dia memang kita cakap daripada haiwan and subsequently dia find way to infect from human to human. Ini adalah berbeza dengan penyakit-penyakit zoonosis yang lain di mana kalau kita tengok macam kecil tikus pun penyakit tu adalah daripada haiwan datang ke manusia. Maksudnya air kencing haiwan yang dijangkiti leptospirosis find its way to human, dia akan infect human. Tapi orang yang kena penyakit kecil tikus tak boleh menyebarkan penyakit kecil tikus kat orang-orang lain. Macam tu. Jadi penyakit itu sendiri perlu datang daripada orang. Berbeza dengan COVID-19 ni daripada haiwan masuk ke manusia and subsequently kita believe ada mutasi dekat dalam badan manusia tu dan dia boleh sebarkan daripada manusia ke manusia lain dan menyebabkan pandemik lah. Okay, next slide. Next. Okay, kalau kita tengok globally memang the entire world dah been affected lah. That's why it called pandemic. Okay, next. Next. Okay, kalau kita tengok okay, this is dia punya region, WHO punya region Kita sendiri ada kat Western Pacific lah. Walaupun kita bawah Southeast Asia, benua Southeast Asia, tapi kalau bawah WHO kita comes under Western Pacific. Kalau kita tengok Western Pacific bulan 9 kita tengok highly yang kena affected during that time is Philippines lah. Philippines ni memang very close to Sabah sebenarnya. During that time Sabah macam mungkin ada case tapi tak berapa banyak. Subsequently there's increased number dekat Sabah. Okay, next. Kalau kita tengok, okay next slide. Kalau kita tengok bawah Western Pacific pun Malaysia, okay this was taken date yang sama time tu kita still tak berapa banyak lagi but then our friend in Philippines dah jauh lah. Of course sebab dia population dia lagi tinggi
So dia affected lagi banyak, and healthcare workers pun tak berapa bagus pada kita. So dia affected banyak. Okay, next. Tapi right now kita punya bilangan kes yang dah positif. Okay, next. Next slide. Dah almost 30,000, and kematian pun dah 200 lebih, almost 300 lah. Okay, okay, next. Okay, saya rasa paling challenging pasal COVID-19 is the changes of policy. Sebab because ini kita cakap penyakit baru, so banyak benda baru yang kita belajar along the way lah. That's why the policy changing is quite rapid. Nanti orang pun akan questioning kan, kenapa hari ni macam ni, esok macam tu. Saya rasa government pun belajar banyak, and at ground level pun bila ada masalah, kita akan bagi tahu ke atas, pihak atas akan cuba bertukar polisi apa yang patut lah. Initially masa dulu-dulu kan, bila Sabah banyak, time tu diorang decide buat PRU lah apalah. Subsequently yang balik daripada Sabah tu, kita tengok ramai yang get affected people around here, and subsequently government pun cakap initially tak payah saring. Lepas tu baru saring, and those yang tiba masa 27 September onwards, kena quarantine wajib and kena saringan lah. Dan sebelum-sebelum tu kita memang suggest untuk saringan, but during that time tak ada lagi diimpuskan untuk quarantine wajib lah. Instead saring, macam dah, swab and release. Swab and release means that kita saring kat pintu masuk kat KLIA, dia ambil sampel, subsequently kalau sampel negatif, kita discharge. Tapi however, dalam medical actually kita panggil tempoh inkubasi. There was yang 14 hari quarantine tu, 14 hari tu kita cakap because tempoh inkubasi for COVID-19 kita anggap 14 hari lah. Actually it's much shorter than that. Tapi macam mana pun 14 hari tu kita cakap is a safe period. Maksudnya dalam tempoh 14 hari tu kalau dia dikuarantinkan, during that time kalau dia ada get the virus somehow, it will 14 days kalau dikuarantinkan, orang lain takkan dijangkiti. Macam tu lah lebih kurang. Tapi macam mana pun, apa yang kita dapat dekat Sabah, orang yang di swab negatif balik, kita releasekan dia, subsequently orang ni develop gejala. Okay. Dalam tempoh ni sebenarnya, apa yang terjadi ialah kadang-kadang dia dapat the virus, macam virus tu dah infected dia, let's say infected dalam flight, dalam flight ada orang positif, lepas tu dia get the virus dalam body dia. So masa dia turun kat KLIA swab, virus tu tak dapat detect lagi sebab dia cakap dia tak membiak dan ada banyak. So jadi virus tu kita cakap viral load sangat rendah. Kadar virus dalam tubuh tu sangat rendah, jadi bila swab tu tak dapat detect. Dan time tu pun dia tak ada gejala. Bukannya virus tu masuk dalam badan terus-terus dia akan dapat gejala. Jadi dia masuk, dia akan replicate banyak-banyak. After sometimes, few days baru dia ada gejala. Dan masa gejala tu kalau dia dah release, tiba-tiba dia ada batuk lah time tu, sakit tekak, ada demam. Then during that time, kita cakap yang paling highly contagious actually 2 days before and 2 days after dia develop the gejala tu. So during that time kalau dia kerja ke apa ke, dia mampu dah bagi virus tu dekat orang lain pula. So that's why other people boleh get affected. So bila kita nampak banyak trend macam ni daripada orang yang balik Sabah, yang initially kita dah saring, dah negatif, and come out dengan gejala subsequently after kita release, that's when we decide to impose yang 14 days strict quarantine lah for them. Okay, next. Okay, saya rasa slide ni penting lah. Okay, sebabnya saya rasa dia mencegah, dia menerangkan kenapa kita kena buat SOP apa yang kita buat selama ni. Macam kena pakai mask dekat luar, kena pakai hand sanitizer,
Benda macam tu. Okay COVID-19 dia berjangkit daripada orang yang sakit kepada orang yang tak sakit melalui kita panggil droplet, iaitu titisan. Titisan apa? Titisan any titisan cecair yang keluar daripada hidung atau mulut. Macam okay. Let's say orang tu ada COVID-19. Lepas tu dia cakap dengan orang yang tak ada COVID-19. Bila dia cakap itu, aereo dia terpercik lah kan. Sebab cakap within less than 1 meter, dapat sangat face to face. Terpersik. Dan dia boleh masuk kat orang yang tak sakit tu melalui mucosa je. Directly akan enter body. Masuk je. Kalau dia masuk melalui mata, dia masuk melalui hidung atau dia masuk melalui mulut. Tiga-tiga tempat ni ada mucosa. So kalau dia masuk, directly masuk kat mata orang tu, akan terus masuk kat dalam badan orang tu. Okay. Macam tu juga kalau masuk kat dalam mulut orang tu, sama. So kalau dia terbatuk pun, kalau dia terbatuk, batuk pula depan muka orang tu, pun orang tu akan kena. Sebab apa? Bila dia batuk tu memang akan ada droplet-droplet kecil lah. Yang tak nampak tapi ada. Okay. So cakap depan-depan, terbatuk depan-depan, memang directly orang yang depan dia tu akan dapat. Okay. Tapi let's say macam saya ni sekarang, batuk depan komputer. Okay. Batuk depan komputer, ada titisan kecil juga, tapi dia tak akan terapung kat udara tau. Dia bukan dia airborne. Airborne tu macam tuberculosis, batuk kering. Kalau kita batuk, dia boleh ada kat permukaan udara ni for some time. So COVID bukan macam tu. Dia akan settle down. Maksudnya dia akan, kalau terbatuk depan komputer, jadi sebab itulah the role of disinfeksi came in. Maksudnya untuk orang yang memang kena infected dengan COVID-19, kita akan disinfectkan tempat kerja dia, dia punya barang-barang apa, macam guna pakai sama lah, especially guna pakai sama ni macam kita cakap toilet, tombol pintu yang dekat satu office. So kalau kat rumah pun kita akan suruh dia buat benda yang sama. Okay, nanti saya akan cakap pasal disinfeksi pula. So macam tu juga kat kat mana-mana lah kita pergi. So adakah apa-apa yang kita pegang akan ada, perhaps akan ada COVID-19? Sebenarnya kalau ikutkan virus-virus yang lain, memang dia virus boleh tahan kat permukaan. But however macam COVID-19 ni, it seems like dia mungkin tak tahan begitu lama dengan environment kita kat negara kita lah. Kita negara panas kan. Kita pun duduk luar macam nak mati rasa. Kalau COVID-19 memang tak boleh tahan lama sangat lah. Okay. Dia memang within a few hours dia akan mati cepat. However, still ada risk. Still ada risk, especially untuk orang yang kerja memang saya rasa dalam bidang pembersihan lah. Macam pernah ada satu kes kami yang dia dapat COVID-19 tu, memang actually ada kes positif yang pernah datang klinik tu. And the one yang dapat COVID-19 tu bukan doktor yang melawat, tapi orang yang bersihkan klinik tu. So orang-orang macam ni memang ada tendency. Orang yang macam medical ke apa yang bersihkan hospital apa. So kalau dia tak amalkan pemakaian PPE betul, SOP yang betul, so they can get the disease. So lagi satu, macam kita pegang sana sini kan, janganlah fobia lepas ni tak nak pegang tu, tak nak pegang ni. Actually that was the role of hand sanitizer. So bila kita pegang, especially kita dah pegang barang guna sama kan, kita dah buka pintu toilet, kita dah pergi kat pasar raya, pegang itu ini apa semua. Right after kita masuk kita dalam kenderaan kita, first thing is to use kita punya hand sanitizer lah. Macam tu juga, tak kisahlah, using of hand sanitizer is kena sekerap mungkin, especially lepas kita sentuh benda-benda yang diguna pakai bersama. And pergi tempat-tempat public, kena amalkan. Sebenarnya langkah yang paling bagus ialah basuh tangan, gunakan sabun. Itu memang yang paling bagus. Lagi bagus daripada hand sanitizer. So kalau kita tengok hand sanitizer ni pun ialah
dia punya alkohol 70% je. So memang akan ada yang survive lagi. Tapi even basuh tangan pun kalau kita setakat basuh tangan guna air je, COVID memang tak matilah. Kena basuh tangan guna sabun and buat macam 7 langkah yang government suggest tu. InsyaAllah yang tu mati semua. Okay, next. Next slide. Okay. Actually gejala ni daripada tak bergejala sampai ringan, moderate, teruk So depends on apa dapat gejala-gejala ni. Sebenarnya depends juga dekat berapa banyak viral load yang dapat Maksudnya berapa banyak viral load tu macam mungkin macam orang yang dapat sikit je viral load tu macam dekat environment mungkin tak banyak sangat dia dapat. So mungkin kadang-kadang dia datang dengan tak bergejala atau gejala ringan. Berbeza dengan orang yang memang apa dia dapat daripada COVID-19 punya orang yang batuk directly depan muka dia. Mungkin dia akan dapat viral load tu lebih dan dia can come dengan moderate. Yang orang yang selalu gejala teruk dia selalu akan ada comorbid Comorbid tu maksudnya dia ada penyakit-penyakit lain juga. Macam apa-apa penyakit lain yang dia ada boleh menyebabkan COVID-19 tu jadi lagi teruk manifest lah dekat dia. Especially those yang kita cakap immunocompromised tu macam ada diabetes atau dia ada penyakit-penyakit lain yang merendahkan sistem immunity dia. Macam dia on steroid, dia ada kemoterapi. Kalau kena COVID-19 akan jadi lagi teruk lah. Okay, next. Next. Okay. Ini kajian dekat SARS dengan EV171 tu is HFMD lah. Actually, the virus memang boleh last very long dekat environment. Tapi macam mana pun sebab kajian cakap SARS ni kat overseas kita tengok negara yang tak panas lah, bukan macam negara kita yang negara sejuk tu kan. The virus tend to last longer dekat negara diorang. Perhaps macam sesedap lah kot kan nak hidup dekat dia punya cuaca tu. Tapi kalau kat negara kita memang bukan dia tempat yang sedap sangat lah nak hidup. So sebab itulah mungkin kurang sikit tempoh dia nak hidup kat permukaan. Okay, next. So, okay, next. Apa yang boleh dilakukan ialah to prevent ourselves to get the coronavirus. That means macam saya cakap tadi lah, ikut SOP, basuh tangan, pakai mask, kekalkan jarak 1 meter. And untuk tempat, kita cakap kalau boleh elakkan tempat-tempat yang sesak. Sesak tu maksudnya kalau tak boleh maintain jarak 1 meter, avoid to get into that place in the first place. Kalau memang tak boleh avoid, I mean that memang tak boleh avoid, then memang kena jaga diri lah. Pakai mask yang memang you have to take care of yourself. Okay. And hand sanitizer jangan lupa. Basuh tangan sekerap mungkin. Kalau tak ada tempat basuh tangan macam dalam kereta ke, dekat mana-mana yang tak ada sinki, so use hand sanitizer. Okay. Banyak orang tanya saya kan, kalau nanti pakai alkohol lepas tu makan. Setakat ni saya tak dengar orang mati lagi sebab pakai hand sanitizer. So it is quite safe actually, memang boleh guna. Especially bila kita makan dalam kereta kan. Sebab kita Malaysian, we used to kan macam mana? Pisang goreng, kuih-kuih dalam kereta. And masalahnya dalam kereta memang tak ada sinki. So mesti ada hand sanitizer. Unless kita boleh displaykan diri kita untuk tak makan dalam kereta, then it's okay. Sometimes memang kalau especially ada kids, it's difficult, susah. Jadi memang kita kena ada sparekan hand sanitizer. And untuk tempat basuh tangan yang tak ada sabun pun susah juga. Macam kalau kita pergi kat mana-mana shopping complex, ada yang tak ada sabun, then that's when we prepare lah for hand sanitizer. Okay, next is next slide. Langkah yang saya cakap tadi. Okay, I think everyone should do this. Okay.
Okay, kalau kita tengok jaga minum Okay, hand sanitizer jaga minum. Kalau minum memang insya-Allah masuk hospital juga. Tapi kalau pakai kat tangan, makan insya-Allah tak ada masalah. Sebab dia sekejap je kering. Okay, next slide. Kita tengok kandungan dia this is one of a hand sanitizer. Memang maximum is about 75% je. Kalau yang 100% tu bukan digunakan untuk hand sanitizer, itu untuk kegunaan lain for medical but not for hand sanitizer. Memang kalau memang hardcore punya virus mungkin tak matilah. Tapi bukan kita nak cakap 100% akan mati, tapi somehow so far kalau pakai ni is better than nothing. Macam let's say macam ada orang suka koridor kan. You need to use hand sanitizer first before doing that. Sebab macam tadi saya cakap kalau virus tu daripada tangan yang kotor, ada pegang sana sini, perhaps you ada terpegang COVID-19 ke apa, it's better to use hand sanitizer rather than nothing terus macam korek hidung macam tu tak boleh. Okay? Okay, next. Okay bahan for disinfeksi. Let's say kat rumah, kat household tu ada seorang yang affected dengan COVID-19, so macam mana nak cuci. Actually bahan disinfeksi tu is any bahan, kejap lagi saya share apa-apa yang bahan yang boleh digunakan untuk coronavirus. Actually kalau bahan tu dia ada tulis bahan aktif, active ingredient dia boleh gunakan untuk disinfeksi lah. Yang kita suggest is the use of sodium hypochlorite iaitu natrium hypochlorite untuk bunuh kuman. Kebanyakan kuman dia boleh bunuh. Kalau kita pun sendiri tengok bahan ni memang tak tahan. Dia punya beruap tu memang kuat sangat sebab kita pun rasa nak mati juga. So COVID-19 definitely will die. Okay, kalau bahan-bahan lain ada active ingredient jenis lain pun boleh guna juga. Okay, next. I all these things ni semua ni disuggest guna lah untuk COVID, coronavirus. So boleh guna untuk bunuh coronavirus, okay? Okay, next. Saya rasa saya tak ada include kat sini tapi okay, in terms of pengurusan COVID, actually macam mana kalau let's say kat you punya workplace ada kawan yang jadi positif kan? What do you do usually? First of all, we don't suggest positive patient to kita cakap broadcast yang dia tu positif because what happen is it make us difficult. Okay. Usually what we want them to do is to just give us cooperation lah sebab kalau dia positif usually yang tahu first positif tu adalah daripada lab. Lab yang run sampel dia tu dia di test of sebab apa-apa kadang-kadang dia saja nak bersaringan. Kadang-kadang dia adalah kontak positif kepada orang lain. Kadang-kadang apa-apa sebab yang dia kena saring. Dia nak pergi buat gigi ke, dia nak pergi overseas ke, benda-benda yang dia nak kena saring atau dia nak pergi kerja baru ke, dia saring tiba-tiba positif. Yang first tahu adalah daripada lab. So lab akan maklumkan dekat pejabat kesihatan, bukan ke pejabat kesihatan lah, dia akan maklumkan kat Jabatan Kesihatan Negeri. Let's say orang tu tinggal kat Selangor, dia akan maklumkan kat Jabatan Negeri Selangor. Jabatan Negeri Selangor akan bagi dekat daerah yang jaga dia based on alamat. That's why you kena letak alamat tempat tinggal lah. And daerah tu akan hubungi orang tu. Usually kita akan hubungi through phone lah. Sebab memang bahasa saringan tu kita minta nama penuh, alamat and nombor telefon juga. So kita akan call dia and kita akan hantar ambulance to fetch that positive patient. So kita akan bring dia to hospital COVID lah. Setiap negeri akan ada kita panggil hospital COVID. Akan ada satu hospital yang dedicated for COVID patient. Cakap Selangor is hospital Sungai Buloh. So kita akan panggil ambulance to fetch that patient, hantar ke hospital Sungai Buloh. And kita akan jalankan siasatan. Okay, through the phone kita akan tanya dia pergerakan dia lah. Basically we want to know kat mana dia dapat disease. And during that time, adakah dia bergejala and siapa lagi yang kita cakap close contact dia. Okay, what is close contact basically? Close contact tu kita definekan sebagai orang yang duduk serumah dengan dia. Orang yang bekerja sama-sama. Bekerja sama-sama tu macam mana? Kalau dia dekat bangunan KLCC kan, kita tak adalah ambil satu bangunan tu. Satu floor pun saya rasa pun tak juga. Kita akan tengok macam mana the nature of the work. Okay.
Kalau dia memang duduk satu tempat kat pentadbiran, situ je lah dia duduk. So kita akan ambil dekat dia punya bilik tempat dia bekerja tu. So the entire kita cakap akan jadi close contact dia. So kita akan ambil semua orang tu untuk disaring. Tapi on and off akan datang kat kita orang yang pun daripada department lain, tiba-tiba nak saring juga apa semua. Orang-orang yang macam ni biasanya kita, it depends doktor akan assess dulu. Dia and tengok sama ada dia tu betul-betul tak. Sebab kadang-kadang yelah kita nak tahu juga kan whether or not. Usually kalau dia memang close contact, not just they can tell the name of the positive patient, but also dia boleh bagi tahu exactly kat mana dia jumpa orang tu and apa contact dia dengan orang tu. Kadang-kadang dia cakap, oh kita memang ada, kita pergi majlis mesyuarat tu sama-sama. Tapi dia duduk jauh, saya duduk jauh. Mesyuarat tu pun 5 minit je. So it looks like macam perhaps tak significant. Unless dia cakap, oh memang kita ada pergi, hari tu pergi lunch bersama kita dalam satu kenderaan. Orang yang satu kenderaan, dia kira close contact juga. Okay. Jadi it is significant. So kita akan saring orang tu juga. So kita akan ambil tahulah siapa kawan-kawan lunch dia, siapa kawan baik dia, semua-semua tu kita akan, bilik kesihatan akan kumpulkan name list semua tu and contact seorang-seorang untuk dibuat saringan. Dan mana yang bukan di daerah kita, kita akan pindahkan ke daerah-daerah lain untuk dibuat saringan lah. So bagi kontak positif pula, right after disaring, kita akan kuarantin ke 14 hari. Kenapa kena 14 hari ni? Macam saya cakap tadi lah, tempoh selamat tu. Sebabnya kalau daripada 14 hari, hari kita ambil saring, 14 hari tu ialah daripada last dia jumpa orang tu Bukannya daripada kita ambil daripada hari first saringan tu. So aja 14 hari daripada hari last dia jumpa orang tu. So kalau dalam tempoh tu dia tak ada gejala apa-apa, saring pun negatif, they should be alright to release after 14 days. Okay. And okay, saya sebenarnya ada ambil soalan lah daripada girls punya group Ada yang tanya saya kes sporadik macam mana dia boleh dapat. Actually walaupun kes sporadik let's say macam kat daerah Hulu Selangor ada satu kes. Kat mana orang dia dapat? Tiba-tiba dia satu-satu dapat kat situ kan. Dia bukannya boleh dapat daripada langit macam tu Orang yang satu ni walaupun dia duduk kat daerah Hulu Selangor tak ada kes, tiba-tiba dia seorang je ada kes, dia seorang je positif. Actually dia must have gone somewhere yang menyebabkan dia dapat positif. Tak kisahlah dia pergi balik sampah sebab balik kampung ke. Atau dia ada trip ke overseas ke, dia balik. Apa-apa, dia dapat daripada somewhere yang orang positif juga. Kita jarang memang jarang jumpa kes yang dapat tapi tak ada apa risk. Dalam 100, I think perhaps 1 or 2 yang kita sebenarnya tak pasti dia dapat daripada mana, tapi usually 1 or 2 person tu ialah orang yang very highly mobile. Highly mobile tu maksud saya within a week dia dah pergi 5 Keduri. And 1 over Keduri tu dia jadi tuan rumah siap. So orang macam ni memang very risky lah. Kita panggil dia boleh dapat je kuman tu, tak ada siapa kat dunia. And tapi kalau macam jenis orang yang duduk rumah, tak ada pergi mana-mana, tiba-tiba dapat pula COVID-19, kita tak pernah jumpa orang macam tu. Memang definitely tak dapat lah kalau duduk rumah, tak pergi mana, tak ada orang melawat. Maksudnya kes sporadik tu sendiri sebenarnya pernah berjalan somewhere yang menyebabkan dia dapat. Kadang-kadang dia dapat daripada college, tapi kalau itu baru dia ada gejala pergi saring positif. Pun boleh jadi. And kenapa 14 hari? Quarantine saya rasa saya dah jawab tadi. So apa treatment dengan ubat untuk coronavirus ni? Actually there's no specific treatment for coronavirus ni. Kalau macam orang yang mild, usually we don't do anything. Bukanlah kita cakap kita tak buat apa-apa masuk hospital. Tapi masuk hospital tu kita monitor, I mean, in terms of dia punya gejala lah. Kalau makin teruk kita tak akan letak kat ward biasa-biasa lah. Maksudnya ward dia tu akan di-upgrade. Okay, daripada ward biasa pergi kat cubicle yang acute and then pergi kat ICU macam tu So untuk orang yang macam tak ada apa-apa sebab dulu masa tahfiz ada juga orang yang tak bergejala. Tapi dia
bila kita swab ada COVID-19, so dia akan dimasukkan juga ke hospital walaupun dia tak bergejala. And then kat hospital dia akan kena repeat swab. So bila dah 2 kali negatif kat hospital, then only dia akan di-discharge kat rumah. And kita tengok sekarang dulu-dulu dia akan simpan kat hospital tu sampai 14 hari. What happen now is sebab dah ramai yang get infected, hospital tak boleh nak tunggu sampai 14 hari. Bila dah 2 kali negatif, usually dia dah very highly unlikely dia tak boleh jangkitkan orang lain lah. That means dia dah pun seroconvert dalam badan dia tu. Jadi dia tak boleh jangkitkan orang lain. But however, bila dia balik rumah, kita akan still suruh dia sambung 14 hari quarantine. That means within that period, dia tak boleh keluar mana-mana lagi. To be safe Kita tak nak dia bercampur gaul dengan orang sampai 14 days. Baru kita akan dischargekan dia daripada quarantine. Baru dia boleh bergaul dengan orang lah. Tapi macam COVID-19 dia bukan macam HIV. Maksud dia, dia macam penyakit biasa yang kita kena chickenpox macam tu. So lepas dah habis chickenpox, orang tu dah recover lah. So sama dengan COVID-19 pun macam tu. Lepas habis COVID-19 dia dah discharge pada hospital, dia okey saja. So jangan tak kawan pula dia. Dia bukan je macam HIV yang dia akan membawa HIV tu forever in life. This is not a chronic disease. Dia acute, datang, dia boleh jangkit macam tu and then dia akan pergi. And bila orang tu dah recover dalam badan dia, akan ada immunity lah kepada COVID-19. Tapi akan datang, dia boleh positif lagi tak? Memang ada orang yang kita dah swab sekali positif and subsequently dia kena buat saringan lain ke, even dia end up positif lain sekali. Actually what happen is bukan je dia cakap dia terjangkit COVID 2 kali. Kadang-kadang ada remnant of coronavirus tu dalam badan dia. Dia cakap macam serpihan lah. Serpihan coronavirus tu dalam badan dia. So dia last dekat dalam badan menyebabkan bila swab lain sekali terdetect. Sebab PCR is quite sensitive. So detect lah coronavirus tu. Okay. Lepas tu apa simptom yang signifikan? Actually dah cakap coronavirus ni kan, simptom dia memang dia boleh jadi macam batuk biasa pun boleh. Dia boleh jadi macam ala-ala dengue pun boleh sebab dia virus. So dia viral punya picture tu ada. Kadang-kadang orang datang dengan demam, muntah, birik pun ada juga. Dia datang dengan batuk, macam batuk biasa. Batuk, sakit tekak, very mild. Ada orang datang dengan teruk, sesak nafas. So dia punya gejala tu dia cakap sangat vary lah. It depends on ketahanan badan orang tu sendiri and orang tu punya kondisi lah. Macam saya cakap tadi, berapa banyak viral load yang dia dapat. Kadang-kadang ada orang tak bergejala pun tapi dia positif juga. So macam ni pun ada juga. So it depends okay. How do we adapt dengan COVID-19 in the future I think sama dengan macam mana kita adapt untuk H1N1 dulu. The thing about influenza is masa sebelum H1N1 datang pun dah ada vaksin influenza. So it was not difficult to just macam H1N1 is just another strain. Okay, macam tu. So it wasn't too difficult lah develop the vaccine out of it. And some more memang usually influenza we use antiviral drugs. So it wasn't too difficult to treat juga. Sedang nak rawat. And so subsequently what happened is kita berjaya recover and kita hanya akan alert kalau ada outbreak of influenza, kita akan alert because kita tak nak dia tersebar kat tempat lain lagi banyak. Macam tu. Tapi berbeza dengan COVID-19 ialah yang kita tahu coronavirus, SARS ke MERS-CoV ke, none of them kita cakap ada spesifik ubat atau ada spesifik vaksin for it, semua tak ada. So sekarang memang tengah buat. However, akan datang kita samalah macam dia kita adapt dengan H1N1. Ada kemungkinan kita akan kena pakai mask for quite a long time. Alhamdulillah sekarang border still close.
So mungkin import case tu kita tak nampak banyak. And subsequently, if we manage to flatten the curve again, maksudnya kita macam dulu kan, 0 cases dalam negara. Kalau kita boleh dapat balik figure macam tu, 0 cases dalam negara and border still closed, then we are quite safe actually. Tapi kalau start border buka, so kita macam okay kena jaga-jaga juga. Sebab still case, kalau dalam negara kita dah settle pun, luar negara still masih tak settle. For those who work in the overseas, tak ada masalah nak pergi kerja kapal ke, kerja mana-mana lah dekat overseas. Tapi the thing is kena patuhi kepada SOP overseas. Yang saya tahu kebanyakan negara dia memang nak suruh swab PCR before pergi kat negara mereka. Jadi and the swab PCR pun kena buat like 3 days prior to the date of flight. And usually government macam kat klinik kesihatan ke tak boleh cater for this. Sebab apa? Sebab PCR kita kalau buat 3 hari nanti tak dapat result lagi. So that's why we suggest to go to the private lah. Untuk orang-orang yang memang kerja overseas, 3 hari sebelum fly pergi kat private. Sebab private kalau hari ni you buat, mungkin esok you dah boleh dapat result. So lusa dah boleh fly. Okay. And when you come back from overseas, 14 days quarantine is mandatory. Okay, how about people yang balik tapi dia balik tapi because of the emergency case. Let's say balik sebab ada sesiapa sakit dekat Malaysia. So orang-orang macam ni dia nak pergi melawat orang sakit tu ke, dia kena dapat approval from DG sendiri. So dia kena write email to DG and kalau DG approve baru boleh either pergi melawat ke, dapat quarantine kat rumah ke apa, depends on apa yang dia minta lah. And apa yang DG approve kan. Okay. Most of the time saya nampak DG approve for visit. Itu pun dengan SOP yang quite ketat lah. Tapi ada pertimbangan jugalah on the side of JKM. Okay, ada juga orang tanya of role of vitamin C in flu vaccine. Does it work? Actually, macam tak kisahlah vitamin C, ada orang exercise. All this is to boost the immune system lah. Which is bagus sebab dia kalau dapat COVID-19 pun we are hoping on our immune system to fight back COVID-19. So at the end of the day, orang yang ada immunity yang kuat is an advantage lah. Jadi tapi kalau dah kena COVID-19 baru makan vitamin C tu, it doesn't work that way. Vitamin C tu bukannya ubat untuk membunuh COVID-19 je. Okay. Okay, flu vaccine pula. Flu vaccine ni dia memang ada lah currently tapi it doesn't cover for COVID-19. Dia cover for macam influenza. Dia cover for strain yang memang ada kat dunia for influenza currently. Ada juga macam pneumococcal. Sekarang kerajaan nak bagi pneumococcal to kids. Dia nak masukkan dalam schedule yang wajib. And tapi actually kalau kids yang dah besar-besar sikit pun nak ambil boleh tapi kat private lah. Okay, I think that's all. Is there any question? Ada apa soalan tak? Ada. Assalamualaikum Dr. Iza. Saya doktor bagi saja. Giza. Terima kasih banyak atas explanation. Saya ada 2 soalan actually. Yang pertama pasal vitamin C tadi, tapi you dah jawab lah. Tapi anyway, nak spesifik lagi pasal vitamin C, do we need to take overdose vitamin C? Macam kita beli melesap ke kedai-kedai apalah suplemen vitamin C pil-pil tu kan. Biasa contoh kita ambil 2 pil harian biasa. Tapi untuk kes yang makin merebak ni kita tambah jadi 4 ataupun daripada 1000 mg kepada 2000 mg ke 3000 mg ke, perlu tak kita buat macam tu? Kita yang pertama. Yang kedua, macam my children sampai kita ada buat swimming class dengan swimming class lah. So bila dia swimming dengan anak-anak yang lain, kita tak macam saja tanya je macam kalau coach ke ataupun coach tu tidak lah, tapi macam maybe anak-anak lain tu maybe tiba-tiba ada COVID ke, and then sebabkan swimming tu kan dia air kan, so maybe walaupun jauh tak sampai 1 meter, tak bersin tak apa, tapi air tu boleh jadi satu medium untuk menyebarkan virus tu ke, macam mana? Itu je. Okay. Thanks. Alright.
Okay, actually saya answer to overdose vitamin C lah. Actually, overdose vitamin C is macam saya rasa tak perlu sebab dia vitamin C bila kita ambil kan, memang is beneficial to a point. Tapi kalau kita dah ambil dalam dos berlebihan, dia akan bagi beban dekat kita punya badan. Kidney kita akan kerja keras untuk get rid the rest of the vitamin C. Macam kita perlukan let's say 500 milligram je per day, tapi kita makan sampai 1000 atau kita perlukan 1000, lepas tu kita ambil sampai 2000. So another 1000 tu badan kita akan kena get rid of it. So akan jadi kerja keras lah kat kidney kita nak buang vitamin C tu. So overdose tu memang jangan buat lah. Okay. Okay. Sebab bila dah kidney beban, dia boleh rosak lah. Yeah. So another thing, swimming class, yes, memang okay. Kalau kita cakap dalam droplet, macam HFMD pun droplet juga. So apa-apa penyakit droplet kita memang tak galakkan aktiviti air. Tetapi most of the time, if swimming pool tu memang ada satu kandungan klorin yang mampu membunuh, kita cakap mampu bunuh kuman. Usually it is quite safe. But however, kita tak pergi measure pun kandungan klorin swimming pool tu. So that's why masa tengah COVID tinggi hari tu, government tak allow swimming pool kan. Sampai at one point memang rendah sangat. Bila dah tak ada sangat local cases, baru dia bagilah nak buat aktiviti air tu. Actually because of this lah. Sebab memang saya nampak pun trend especially macam kat Selangor ni, dia memang kalau swimming pool tu, walaupun swimming pool tu nampak yelah rasa macam klorin, tapi at the end of the day kalau ada seorang budak macam ada chef MD ke business masuk dalam tu, the rest of the budak yang ada swimming pool tu end up to get it as well. Sebab dia actually walaupun swimming pool tu ada klorin, kalau kandungan klorin itu rendah, tak boleh bunuh kuman, so the kuman still can spread. Itulah. I hope it answer. Ya, thank you. Cuma last sekali doktor, yang HFMD apa dia? Oh, hand, foot and mouth disease. Penyakit tangan, kaki dan mulut. Oh, health and more disease. Okay, thank you doktor. Thank you so much. Alright. Bye-bye. Okay, thanks. Ada apa-apa soalan tak? Okay, tak ada. Okay, saya rasa sampai situ saja. I hope okay, saya harap it is beneficial. So, I think berapa miligram vitamin C per day requirements? Okay, I can't remember. Tapi it depends on body weight. Usually what the requirements is depend on, dia akan ada berapa per kg macam tu. I will Google it up, nanti saya akan postkan dalam group. Okay. Is there any other question? Okay, though. Alright, I think that's all for today. Thank you very much everyone. Terima kasih. Thank you, Doktor. Okay, thanks. Thank Bye. you. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Thanks, Doktor.